Universiti 552 kami, iaitu isu perkembangan pluralisme agama di Malaysia. Jadi, sebelum itu kita perlu memahami apa itu maksud metafizik. Jadi, metafizik bermaksud sesuatu perkara yang melampaui batasan fizikal ataupun fenomena alam nyata. Jadi, pluralisme agama pula ialah kepelbagaian agama. Hal ini merujuk kepada bangsa, budaya, agama rakyat Malaysia yang berbeza-beza. Jadi, pluralisme agama ini dikaitkan dengan isu dengan bidang metafizik kerana wujudnya isu hubungan antara insan dengan Tuhan. Unsur pluralisme agama yang juga dikaitkan dengan liberalisme, iaitu kebebasan dalam agama ini telah diterima oleh masyarakat Islam. Hal ini telah menjadi salah satu faktor kepada perkembangan pluralisme agama ini. Namun, wujud juga kontroversi-kontroversi dan juga pertelingkahan yang telah menjadi ancaman kepada rakyat Malaysia. Jadi, kajian tentang isu pluralisme agama ini adalah untuk mendalami dan memahami konsep pluralisme ini secara menyeluruh dalam bidang metafizik. Baik, ciri-ciri perkembangan pluralisme agama ini adalah secara umumnya adalah kesamarataan. Pluralisme agama ini menyatakan tentang kebenaran dalam semua agama. Sikap toleransi masyarakat amat penting untuk mengharmonikan pluralisme agama ini. Isu ini perlu dilihat secara menyeluruh supaya keselamatan dapat dilihat secara adil dan selari. Faktor-faktor penyebaran pluralisme di Malaysia ialah penyebaran melalui media massa seperti akhbar, TV, majalah, radio dan sebagainya. Seterusnya, penyebaran melalui keagamaan seperti ajaran Ayah Pin. Selepas itu, penyebaran melalui badan-badan bukan kerajaan, NGO, iaitu Malaysian Interfaith Network ataupun MIN. Akhir sekali, pluralisme di Malaysia juga tersebar melalui tokoh-tokoh yang bersefahaman pluralisme ataupun liberalisme yang mengadakan kempen atau ceramah di Malaysia. Ancaman pluralisme terhadap masyarakat Muslim. Yang pertama adalah hakikat ketuhanan dan keagamaan itu sendiri. Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan merupakan agama rasmi di Malaysia. Islam dan agama lain tidak sama sekali akan mencapai titik pertemuan kerana tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga tidak sama sekali membenarkan syirik dalam agamanya. Fahaman pluralisme agama membawa maksud yang sama dengan syirik. Jadi, umat Islam diharamkan untuk percaya dengan fahaman pluralisme ini. Kesan daripada penyebaran pluralisme ini kepada masyarakat Muslim adalah berlakunya kehancuran peradaban mereka. Jadi, apakah implikasi fahaman pluralisme ini? Implikasi fahaman pluralisme yang pertama adalah berkaitan akidah umat Islam. Hal ini kerana pluralisme agama akan menghakis kemurnian akidah umat Islam dan membuka ruang kepada kesyirikan serta kemungkaran. Jika akidah seseorang umat Islam itu menemukan titik temu dengan fahaman pluralisme ini, jelaslah keseluruhan jati diri keagamaan umat itu sendiri sudah pun terganggu. Pluralisme agama adalah suatu fahaman yang datang dalam bentuk yang halus serta menunjukkan imej fahaman Islam yang lebih moden dan progresif. Umat Islam akan berpecah kepada dua kelompok yang mempunyai tahap perselisihan pendapat dan kefahaman. Perpecahan adalah punca utama kelemahan dan kemunduran umat Islam yang tidak boleh dibendung. Pluralisme agama juga akan memberi kesan buruk kepada sosiopolitik umat Islam. Ia dapat dibuktikan apabila umat Islam di Malaysia tidak lagi sensitif dan peduli terhadap ajaran agama Islam di mana jati diri dan akidah dapat dicairkan melalui fahaman pluralisme ini. Kunci utama untuk membentuk masyarakat Islam adalah dengan ilmu. Kaedah utama dalam menangani isu pluralisme adalah dengan memperkasa bidang pendidikan. Latihan dan penyampaian yang berkesan kepada pelajar dapat memberikan kefahaman yang tinggi akan tujuan
jawapan dan tentang hakikat ilmu itu sendiri. Masyarakat Islam dapat dididik dengan pendidikan yang asas iaitu ilmu agama. Keperluan mempelajari ilmu agama terlebih dahulu adalah supaya jati diri agama menjadi teguh. Jadi, apabila hakikat agama Islam difahami, maka tidak akan ada yang terpedaya malah dapat menolak ajaran pluralisme agama ini. Kefahaman utama yang wajib dalam pendidikan ialah mengajar dan menguatkan kefahaman bahawa tidak ada agama yang benar di atas muka bumi ini selain daripada agama Islam. Dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah yang ianya menjadi pegangan semua umat Islam dan harus menolak sama sekali konsep pluralisme. Dalam pendidikan juga perlu ditekankan bahawa Al-Quran adalah sumber utama umat Islam dan kitab-kitab lain sama sekali tidak boleh disamakan dengan kitab Al-Quran. Fahaman pluralisme merupakan ancaman besar kepada umat Islam di Malaysia. Selain boleh merosakkan akidah dan menyebabkan keruntuhan akhlak, fahaman ini juga boleh menyebabkan pengikutnya murtad ataupun terkeluar dari agama Islam. Oleh itu, pemahaman yang tepat dan terperinci tentang sesuatu perkara dari sumber yang sahih hendaklah diperolehi sebelum mengambil keputusan untuk mempercayai maupun mengikuti sesuatu ajaran. Pelbagai cara boleh diambil untuk memastikan fahaman ini tidak terus menular dalam kalangan masyarakat. Antaranya, bahaya dan kesesatan ajaran ini hendaklah diperkenalkan maupun dimasukkan ke dalam silibus pelajaran pada peringkat usia yang bersesuaian. Sesi soal jawab berkaitan agama hendaklah sering dilakukan menggunakan pelbagai medium yang ada, terutamanya media sosial yang mana lebih dekat dengan jiwa remaja kini. Ibu bapa perlu sentiasa meneliti pergerakan anak-anak dan bertanya keadaan mereka. Dalam sudut menuntut ilmu pula, kita hendaklah menuntut ilmu dengan guru yang mengiktiraf ilmunya dan bukan sekadar petah berkata-kata. Dan yang terakhir sekali, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan utama hidup. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan tersesat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah."